A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah Yunus ayat 104. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat 101 kan? Ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun. Maksudnya, katalah wahai Muhammad, unzuru, perhatilah oleh kamu apa yang di langit dan di bumi, dan ayat-ayat serta para rasul tidak memberi faedah kepada kaum yang tidak beriman. Pengajarannya pertama, berfikir dan memerhati ciptaan Allah adalah cara yang paling baik dan berkesan untuk mengenali Allah dan mentaatinya. Yang kedua, untuk manusia mengenali Allah dan merasai kebesarannya, manusia tidak perlu bermusafir dan tidak memerlukan kos yang besar, kerana semua ciptaan Allah yang menunjukkan kebesaran Allah ada di hadapan matanya. Seperti langit, bumi, dan apa sahaja yang ada pada keduanya. Yang ketiga, apabila manusia degil dan sombong, maka apa sahaja bukti dan tanda kebesaran Allah
tidak akan memberi manfaat sedikit pun kepadanya. Walaupun dia berjalan mengelilingi satu dunia. Ayat 102. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. Maksudnya, maka tidaklah mereka menunggu kecuali sebagaimana hari-hari yang telah menimpa kaum yang sebelum mereka. Katalah wahai Muhammad, maka tunggulah oleh kamu, sesungguhnya aku bersama kamu, termasuk orang-orang yang menunggu pengajarannya. Sesiapa yang tidak bertaubat daripada kekufuran dan kesyirikan, serta tidak mengambil pengajaran daripada apa yang menimpa umat-umat terdahulu, maka sebenarnya mereka sedang menunggu saat akan diazab oleh Allah. Yang kedua, tidak ada satu pun kaum yang menentang Allah dan Nabi mereka, melainkan semuanya diazab oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Ayat 103. Thumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Maksudnya, kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah wajib ke atas kami menyelamatkan orang yang beriman. Pengajarannya, ujian Allah ke atas manusia adalah berdasarkan kepada hikmah Allah. Kadang-kadang diuji dengan nikmat, kadang-kadang diuji dengan musibah. Yang kedua, hanya orang yang beriman sahaja yang akan selamat daripada segala ujian dan musibah. Yang ketiga,
kadar keselamatan dan keamanan manusia adalah bergantung kepada kadar keimanan mereka kepada Allah. Okey, cukup ah. Kita sambung tadabbur ayat. Okey, ayat 104 kaitan dengan ayat yang lepas. Kalau ayat yang lepas Allah dah sebut berapa banyak bukti-bukti tanda-tanda kebesaran Allah. Bahkan apabila orang musyrikin minta lagi bukti-bukti, Allah perintah kepada Nabi agar beritahu pada mereka supaya apa? Apabila orang musyrikin minta lagi bukti yang lain, maka Allah perintah kepada Nabi supaya perhatilah apa yang di langit dan di bumi. Jadi setelah bukti-bukti tentang kebesaran Allah, kebenaran Rasulullah telah banyak dan jelas, tapi mereka tetap menolaknya, maka ayat ini menceritakan, iaitu Allah perintah kepada Nabi supaya isytiharkan agama ini walaupun mereka menolak, kerana agama ini adalah, kalau untuk menerima agama ini sebenarnya dengan satu bukti sudah cukup. Tapi bila diberi beberapa bukti dan bukti yang banyak, mereka masih menolak, itu bukan masalah agama ini tidak benar ataupun buktinya tidak jelas. Tapi masalah kedegilan dan kesombongan orang musyrikin. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah. Bila ayat bermula dengan qul, apa maksud dia? Wajib. Tapi ayat yang lain yang tak ada qul pun wajib disampaikan. Sebab itulah semua ayat yang diturun pada Rasulullah semua sampai pada kita. Sebab semua Nabi sampaikan. Cuma beza apa beza ayat yang tidak bermula dengan qul dengan yang bermula dengan qul? Bezanya ialah yang ayat bermula dengan qul penekanannya lagi wajib. Dan apa yang nak disampaikan lagi penting. Okey, kita tengok apa yang penting. Qul, wahai Muhammad, ya ayuhan nas, wahai manusia. Manusia di sini, kata Ibnu Jarir At-Tabari, ialah orang musyrikin Mekah. Tapi kata Ibn Atiyah, manusia di sini ialah umum, sepanjang zaman sampai kiamat. Jadi ayat ini Nabi sampai pada orang musyrikin, tapi untuk kita wajib sampaikan pada siapa sahaja. Wahai manusia, in kuntum, sekiranya kuntum adalah kamu fi syakkin, dalam keraguan, min dini, dari agamaku ataupun tentang agamaku, fala a'budu, maka tidak a'budu, maka tidak aku akan menyembah allazina,
Orang-orang yang ta'buduna. Ta'buduna makna fi'il mudhari' yang kamu sentiasa sembah min dunillah. Okey, apa maksud ayat ni? Allah perintah pada Nabi, bila qul tu makna benda ni penting. Apa yang penting? Iaitu bagi tahu pada orang musyrikin Mekah dan semua manusia. Kalau orang kafir itu masih ragu-ragu terhadap agama Islam, maka bagi tahu mereka apa dia? Aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Habis nak sembah apa? Walakin, akan tetapi, a'budu, aku sentiasa, fi'il mudhari', sentiasa sembah Allah. Allah allazi yang yatawaffakum. Yang akan mewafatkan ataupun mematikan kamu. Okey. Apa maksud? Kalau kamu masih ragu-ragu terhadap agama Islam, orang kafir ni ragu-ragu ke? Ataupun mereka yakin Islam ni agama yang salah? Yakin? Tapi di sini ragu-ragu. Allah perintah pada Nabi begitu pada mereka, kalau kamu ragu, bukan yakin. Kata ahli tafsir, mereka ni secara umum mereka yakin Islam tu agama yang salah. Sebab tu mereka kufur. Tapi bila ada dalil-dalil yang jelas, kadang-kadang mereka ragu-ragu. Macam betul aja. Faham? Itu satu. Yang kedua, sekiranya kamu ragu-ragu terhadap agama aku. Kata Al-Maraghi rahimahullah, dia kata dalam ayat ni ada bentuk sindiran yang tajam. Sindiran yang tajam kepada orang musyrikin. Apa sindiran tu? Tak, sebenarnya siapa yang sepatut ragu? Sepatutnya agama apa yang patut diragui? Agama? Yang sepatut diragui ialah agama Nabi Muhammad ke agama kufur? Kufur. Tapi sekarang ayat ni seolah mengatakan mereka ragu pada agama Islam. Yang sepatutnya agama mereka yang jadi kata Syekh Al-Maraghi, sebenarnya ayat ni sindiran yang tajam kepada mereka. Sepatut aku yang ragu pada kamu, tapi kamu yang ragu pada aku. Menunjukkan apa ni? Agama Islam adalah jelas kebenarannya, sebagaimana matahari. Dan bukti-bukti kebenaran Allah, kebenaran Islam terlalu banyak dan jelas. Hanya akal yang tak waras sahaja yang ragu. Manakala agama kafir cukup jelas kekufuran dan kebatilannya. Betul kan? Sebab sembah apa? Sembah patung. Hanya orang yang bodoh saja yang percaya agama yang menyembah selain daripada Allah. Jadi sepatut sindirannya apa dia? Kalau kamu ragu pada agama kami, sebenarnya patut aku yang ragu pada agama kamu sebab agama kamu cukup jelas kebatilannya. Boleh faham? Sindiran. Tak apalah kalau kamu yakin agama kamu salah, agama aku adalah salah, ataupun kamu ragu, tak apalah. Kalau macam tu,
Aku tetap tidak akan sembah agama kamu. Menunjukkan apa ni? Agama kamu memang salah. Yang kamu ragu agama aku. Tapi yang betul-betul salah agama kamu. Sebab agama kamulah yang patut diragui. Okey. Jelas tak perbezaan? Mereka sembah apa dia? Berhala, patung. Yang Nabi Muhammad sembah apa? Allah yang mencipta langit, yang mencipta macam-macam. Tiba-tiba agama yang jelas kebenaran, mereka ragu. Dan mereka agama yang jelas kebatilan, mereka yakin. Jadi seolah otak mereka dah tak waras. Macam inilah contoh, analogi. Ada dua pelajar, satu pelajar belajar dengan guru yang pandai. Dan terbukti dapat melahirkan pelajar yang berjaya. Satu lagi pelajar belajar dengan berhala. Tapi yang belajar dengan berhala ni yakin yang guru dia berhala tu adalah betul. Bahkan dia mengatakan guru yang seorang lagi belajar iaitu orang adalah guru yang salah. Maka kita kata apa? Kalau kamu ragu dengan guru ni dan kamu yakin dengan guru berhala, tak apalah. Aku akan terus belajar dengan guru manusia ni. Kamu terus belajar dengan guru berhala. Okey. Aku tak akan sembah apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Di sini menunjukkan apa di sini? Aku tak akan sembah selain daripada apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Dipanggil apa ni? Al-bara'. Jadi Allah perintah kepada Nabi supaya isytihar al-bara'ah, bahawa aku tak mungkin sama sekali sembah agama kamu. Dan isytihar bara'ah ni hukumnya adalah wajib. Apa dalil? Qul. Jadi al-bara' ada tiga jenis. Pertama, qalbi. Yang kedua, lisan. Yang ketiga, jawarih. Wajib kita isytihar bara'ah dalam hati. Iaitu, semua agama selain daripada Islam adalah batil, sesat, dan agama kita adalah benar. Wajib. Kan ada kan sekarang konsep agama ni semua adalah sama. Itu tidak ada bara'ah. Wajib kita isytiharkan dalam hati. Kena benci semua agama selain daripada Allah. Walaupun dianut oleh bapa kita ataupun nenek moyang kita. Dalam hati kena jelas. Yang kedua, kena sebut dengan lidah. Aku berlepas diri daripada semua agama kufur dan sesat ni. Dan aku sangat benci agama ini. Sebagaimana Nabi Ibrahim telah mengisytiharkan al-bara'ah kepada kaum dia sendiri yang menyembah berhala, termasuklah bapa dia. Cuba buka surah Al-Mumtahanah. Ayat 4. Okey. Cuba terjemah. Qad kanat lakum. Sesungguhnya adalah lakum bagi kamu uswatun hasanah. Contoh ikutan yang baik. Contoh ikutan yang baik pada siapa? Fi Ibrahim. Pada Nabi Ibrahim. Sebab tu nama Ibrahim disebut dalam selawat. Dalam selawat tahiyat akhir. Pada kamu ada contoh yang baik pada Nabi Ibrahim AS. Dan wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersamanya. Apa contoh Nabi Ibrahim ni yang patut kita ikut? Iz qalu,
ketika mana mereka berkata kepada kaum mereka, inna bura'a'u, kami sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu. Ini contoh yang patut kita ikut. Walaupun antara kaum dia yang kufur adalah bapaknya sendiri. Aku tak masuk campur dengan agama kamu, aku benci agama kamu. Ini dia panggil bara'ah dengan apa ni? Lidah, lisan. Wa mimma, dan kami juga berlepas diri, wa mimma ta'budun, dari apa yang kamu sembah. Min dunillah, selain daripada Allah. Dan kafarna, kami engkar dengan kamu dan apa yang kamu sembah. Yang ketiga, wa bada bainana, dan bada zahara, dan telah jelaslah bainana, antara kami, wa bainakum, dan antara kamu, al-adawah, permusuhan. Mulai sekarang jelas permusuhan antara kami dan kamu, walaupun kamu adalah bapa aku. Sebab apa? Sebab agama kamu, akidah kamu adalah batil. Wal baghdha, dan sekarang juga bermulanya kebencian. Itu makna bara'ah. Kita istihad, kita kufur, kita ingkar, kita benci dan kita bermusuh. Tapi bukan bermakna kita tak berdakwah. Kita berdakwah juga akhirnya supaya mereka tinggalkan kekufuran tersebut. Ini kadang-kadang berlaku dalam masyarakat kita kan. Kadang-kadang kita berkawan dengan orang kafir sampai tahap kita rasa kekufuran dia itu tak ada apa pun. Kan? Macam benda biasa je. Itu ada masalah pada akidah. Abadan. Sampai bila ni kita kena isytihar, kita benci pada agama selain pada Allah dan kita bermusuh. Sampai bila? 1 minggu, 2 minggu? Abadan. Selama-lamanya. Tapi ada satu tempoh, hatta tu'minu billah. Sehinggalah kamu betul beriman dengan Allah yang Esa. Masa tu kita berkawan. Kita berkasih sayang. Illa qaula Ibrahim. Kecuali Nabi Ibrahim ni wajib kamu jadikan sebagai contoh. Khususnya dari segi bara'ah. Tapi ada satu contoh yang Nabi Ibrahim buat, kamu tak boleh ikut. Sebab contoh ni salah. Ada tak yang Nabi Ibrahim buat salah? Ada? Ada tak ada? Ada ke tak ada? Tak ada? Oh, tak ada? Macam mana? Ada yang kata ada, ada yang kata tak ada. Ada, Quran sama aja. Kecuali Ibrahim adalah contoh yang baik untuk kamu. Kecuali satu contoh tak boleh ikut. Adalah illa mana? Kecuali. Apa yang kita tak boleh ikut? Iaitu kata-kata Ibrahim li abihi, kepada bapaknya. La astaghfiranna laka. Pasti sesungguhnya aku akan minta ampun untuk kamu. Bapak dia kafir. Boleh tak minta ampun untuk orang kafir? Tak boleh. Yang tu jangan ikut. Faham? Tapi Nabi Ibrahim kenapa dia minta ampun? Sebab sayang bapak. Oh, naluri anak. Kenapa tak boleh ikut? Sebab dari segi bara'ah tak clear. Tapi soalannya kenapa Nabi Ibrahim buat? Sebabnya Allah sebut dalam ayat yang lain. Sebab Nabi Ibrahim telah berjanji dengan bapa dia akan minta ampun. Bila dia berjanji, dia pun minta ampun lah. Tapi setelah jelas bapa dia betul-betul kafir dan mati dalam kafir, dia bara'ah sekali lagi. Aku bara'ah daripada perbuatan aku, minta ampun untuk bapa aku. Cuba buka surah ni. Surah Maryam ke? Bukan. Bukan Maryam. Bukan. At-Taubah. 114.
Okey. At-Taubah 114. Cuba tengok. Wa ma kana, dan tidak adalah istighfar Ibrahim. Tidaklah istighfar Ibrahim li abihi untuk bapaknya illa kecuali an mau'idatin, kecuali kerana janji Ibrahim wa'adaha, ya Ibrahim berjanji kepada bapaknya. Janji apa? Dia janji nak minta ampun untuk bapaknya kepada Allah. Falamma tabayyana, maka tatkala tabayyana, telah jelas lahu kepada Ibrahim annahu, bahawa bapaknya adalah aduwun, musuh kepada Allah. Bila jelas, tabarra'a, dia berlepas diri. Berlepas diri daripada apa? Minta ampun tadi. Jadi Ibrahim bukan tersilap juga. Dia hanya nak tunaikan janji. Dan dia belum tahu kesudahan bapaknya. Okey, di sini menunjukkan apa? Kalau bapa tu mati dalam keadaan kafir, boleh tak kita minta ampun? Bila minta ampun, kita tidak ada bara'ah. Al-bara' tak ada. Tak boleh, haram kita minta ampun. Walaupun pada bapa ataupun anak. Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim, la'awwahun halim. Apa makna la'awwah? Awah ni sifat seorang Nabi, termasuklah Nabi Ibrahim. Iaitu, bukan. Awah ni mudah, cepat kembali kepada Allah. Bila tahu silap, terus balik. Kan? Halimun, yang ni halimun. Halimun apa dah? Penyantun. Apa makna penyantun? Itu kalau sifat pada Allah. Tapi ini sifat Allah ke sifat Ibrahim? Iaitu sifat Ibrahim ialah dia boleh lepaskan kemarahan tapi dia tahan. Tahan dalam keadaan mampu melepaskan kemarahan dipanggil halimun. Orang Melayu kata penyantun. Tapi rasa macam tak tepat, kurang tepat. Okey, boleh Okey, yang bara'ah ni sampai tahap, cuba buka surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah. 22. Okey, cuba terjemah. La tajidu. Kamu tidak akan dapati. Kamu tu ialah Nabi Muhammad SAW. Kamu tidak akan dapati, wahai Muhammad, kaum yang yu'minuna billah, yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Yuwaduna. Kenapa bila sebut beriman, banyak ayat Al-Quran kita jumpa satu beriman dengan Allah, yang kedua, sedangkan rukun iman ada berapa? 6 ke 7? Nah, apa dia? Beriman dengan Allah, hari akhirat, malaikat, Rasul, kitab, qadar dan 6. Tapi bila kita tengok ayat Al-Quran, biasa dia tak sebut 6, dia sebut 2 aja. Beriman dengan Allah dan hari akhirat. Soalannya kenapa? Kenapa 4 lagi tak ada sebut? Masuk tak dua Termasuk. Yang 4 dah masuk. Kalau macam tu sebut 1 lah, hari akhirat pun termasuk juga. percaya Apa dia? pada hari kebangkitan. Yalah, kenapa 2 ni? Talak 2 ni, talak semualah. Oh, kalau talak beriman dengan malaikat, okey lagi. Okey. Dia sebenar paksi kepada amal soleh, paksi kepada beriman dan beramal soleh, 2 ni. Kita nak beriman, kita nak beramal soleh, mestilah kena Tuhan.
Betul? Kalau tak kenal Tuhan, macam mana nak beriman dan macam mana nak beramal soleh? Macam mana ada dengar perintah dia? Jadi asas untuk beramal, beriman dan beramal, mesti kenal Allah. Okey? Kemudian, kadang-kadang orang dah kenal Allah, dah tahu perintah Allah, tapi tak ada kekuatan untuk beramal. Maka, hari akhirat jadi pendorong untuk dia beramal. Bila malas nak beramal, dia ingat pada hari akhirat. Dan bila dia nak buat dosa, apa penghalang dia daripada melakukan dosa? Beriman dengan hari akhirat. Jadi ini asas beriman dengan Allah, asas untuk beriman, beramal, dan hari akhirat adalah pendorong untuk terus beramal dan penghalang untuk buat dosa. Semua yang solat, semua yang tak solat, dia tahu solat wajib. Tapi kenapa tak solat? Sebab keyakinan pada hari akhirat tak kuat. Yang buka aurat akan. Apa pasal? Dia tahu benda tu haram. Kenapa dia buka? Kurang yakin pada hari akhirat kan. Kalau dia tahu buka tu menyebabkan kena bakar, kalau dia yakin lah, dia tutup tak? Dia tutup. Sebagaimana kisah, wanita hitam. Pernah dengar? Wanita hitam yang kena penyakit apa? Sawat. Dia hitam, lepas tu ada penyakit pula. Tapi yang paling dia takut, penyakit ke aurat terbuka? Kenapa? Siapa nak tengok aurat dia? Dia takut kepada dosa pada hari akhirat. Maka dia minta Nabi supaya apa? Doa auratnya jangan terbuka. Pasal penyakit tak ada masalah. Sebab keyakinan pada hari akhirat. Okey. Allah kata, wahai Muhammad, kamu tak akan jumpa kaum yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, yawaduna, mereka berkasih sayang. Dengan siapa? Man haddallaha wa rasulah. Dengan orang yang memusuhi, ini bara'ah. Kalau dia beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia tak akan berkasih sayang dengan musuh Allah. Tak mungkin. Lagi tegas, walaupun musuh itu adalah aba'ahum, bapa mereka. Sebagaimana Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia bunuh bapa dia dalam peperangan Badar. Kenapa bunuh? Bara'. Sebab bapa dia di pihak tentera musuh. Au abna'ahum, ataupun musuh Allah itu adalah anak mereka sendiri. Au ikhwanahum, ataupun adik-beradik mereka. Au asyiratahum, ataupun kerabat mereka. Ulaika, mereka inilah yang ada al-wala' dan bara', kataba fi qulubihim al-iman. Allah telah catat dalam hati mereka iman. Wa ayyadahum, dan Allah kuatkan mereka dengan ruh minhu. Ruh ni apa makna? Dia kata malaikat. Wa yudkhiluhum jannat, dan Allah masukkan mereka syurga yang mengalir bawahnya. Apa? Jadi kesudahan masuk syurga, apa asasnya? Beriman dengan Allah dan hari akhirat dan al-wala' dan al-bara'. Okey. Kita sambung ayat ni. Okey. Kemudian Allah perintah pada Nabi beritahu kepada orang musyrikin, kalau kamu ragu-ragu tentang agama aku, okey tak apa. Tapi aku tak mungkin sembah agama kamu. Itu bara'. Dan walakin akan tetapi aku akan sembah Allah. Okey. Kenapa ada dua? Satu, apa tu? Betul, al-bara'. Satu, menafikan. Aku tak akan sembah. Yang kedua, isbat. Ini bahasa ni lagi kukuh. Iaitu pertama, sebelum kita mengaku kita sembah Allah, kita bersihkan dulu akidah kita daripada condong kepada kekufuran. Clear dulu, barulah beriman kepada Allah. Jadi aku hanya sembah Allah yang mewafatkan kamu. Okey. Soalan, kenapa disebut secara khusus sifat Tuhan yang patut disembah ialah yang mewafatkan?
Banyak tak sifat Allah yang lain? Boleh je aku sembah Tuhan yang mencipta langit. Aku sembah Tuhan yang memberi rezeki. Aku sembah Tuhan yang menurunkan hujan. Tapi kenapa dia sebut yang mewafatkan kamu? Ha? Apa dia? Kematian? Pasti. Ha. Jadi Allah perintah pada Nabi supaya beritahu apa? Tuhan yang patut disembah ialah bila dia mematikan, makna dia yang menghidupkan. Dan menghidupkan daripada tiada. Kemudian yang kedua, mematikan. Yang ketiga, menghidupkan kembali. 3 peringkat kan? Tapi yang dia sebut, satu je. Kenapa? Daripada 3 tu, Allah sebut mati je. Sebab manusia ni antara hidup dengan mati. Yang mana yang menggerungkannya? Betul kan? Kalau sebut hidup, dia rasa apa? Okey je. Seronok lah. Awak ni akan hidup lama lagi kan? Tapi doktor kata, besok awak akan mati. Kalau silap hari bulan, malam ni mati. Betul? Jadi Allah nak beritahu, Tuhan yang patut disembah ialah yang betul-betul menakutkan kamu apa dia? Mematikan kamu. Satu. Yang kedua, yang mematikan kamu ni, sifat mematikan tidak ada pada Tuhan selain daripada Allah. Betul? Berhala boleh tak mematikan? Tak ada. Semua orang mengaku bahawa Allah sahaja yang boleh mematikan. Yang ketiga, orang musyrikin selalu diancam dengan azab-azab yang menimpa umat-umat terdahulu. Permulaan azab ialah bila mati. Jadi bila sebut mati itu, mereka akan bayangkan inilah permulaan azab kepada mereka. Okey. Jadi Allah sengaja sebut mati itu sebab mati itu ada unsur yang betul-betul boleh menakut dan menggerungkan. Sebab itu dalam surah Al-Mulk ayat 2. Surah Al-Mulk. Ataupun dah hafalkan. Cuba baca ayat yang kedua. Allazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Cuba terjemah sikit. Baca dah lancar. Allazi yang khalaqa, mencipta al-maut wal hayat, kehidupan, liyabluwakum, untuk dia menguji kamu. Jadi Allah cipta kematian dan hidup semata-mata untuk Allah uji kita. Apa yang Allah nak lihat daripada ujian ni? Siapa amalan yang bukan paling banyak. Okey. Di sini Allah sebut mati dulu ke hidup dulu? Kalau ikut susunan, yang mana? Yang mana dulu? Hidup dulu ke mati dulu? Jadi sebab tu ayatnya, khalaqal hayata wal maut. Yang ni ikut susunan. Yang ni tak ikut susunan. Betul? Kenapa Allah sebut mati dulu? Kalau sebut hidup, orang rasa macam tak ada apa-apa. Biasa je. Tidak, Allah nak sebut sesuatu yang manusia rasa gerun dan terkejut. Mati. Betul? Tapi kita baca tiap-tiap malam surah Mulk, terkejut tak baca ayat ni? Tak terkejut kan? Sebab apa? Target kita ialah ayat 30 tu. Jadi Allah sengaja sebut kematian dahulu. Sebab ini yang satu, menakutkan manusia. Yang kedua, inilah yang menentukan manusia bahagia ataupun celaka. Iaitu kematian. Yarhamkallah. Kalau dia mati dalam keadaan beriman, bahagialah. Kalau mati dalam celakalah. Kehidupan belum tentu. Betul kan? Sebab Nabi kata, innamal a'malu sesungguhnya amalan yang dikira ni di hujung masa dekat nak mati tu. Kalau 50 tahun dia beriman, dia jaga solat,
Tiba-tiba Allah bagi sakit, dekat nak mati, dia tinggal solat. Yang dikira yang itulah. Okey. Dan Nabi pun sebut, manusia paling cerdik siapa? Yang paling banyak ingat hidup ataupun paling banyak ingat mati. Jadi kita masuk kategori cerdik ke tak cerdik? Ataupun cerdik ke bodoh? Tengoklah hari ni banyak ingat mati ke banyak ingat hidup? Okey, kita balik pada ayat kita. Kemudian Allah kata, Allah perintah pada Nabi, beritahu pada mereka lagi. Wa umirtu, dan aku diperintah. An akuna, supaya aku menjadi orang-orang beriman. Okey, hujung ayat ni kesimpulannya apa dia? Aku bukan setakat tak akan sembah apa yang kamu sembah, dan aku bukan setakat nak kena sembah Allah sebabnya ialah dia mematikan aku, tapi aku juga diperintah. Apa pengajaran? Aku diperintah. Pengajarannya ialah Nabi adalah manusia biasa yang terikat dengan perintah Allah. Nabi tak kata aku perintah, aku diperintah. Jadi pengajarannya, kalau Nabi yang sehebat Nabi pun terikat dengan perintah Allah, maka kita jangan memandai-mandai buat perintah baru. Kan? Jangan memandai-mandai buat syariat baru daripada guru kita. Nabi sendiri pun terikat dengan perintah dan larangan Allah. Okey. Kita pergi pada ayat seterusnya. Oh, saya lupa tak habis tadi. Al-bara' ada 3 jenis kan. Pertama, qalbi. Yang kedua, lisan kena isytihar. Yang ketiga, jawarih macam mana? Yalah, macam mana? Yalah, amalan macam mana? Cuba buka surah ni. Ya ayuhan nabi, jahidil kufar wal munafiqin wa ghluz alaihim. Surah apa? Ada Tahrim. At-Tahrim. Surah At-Tahrim. Ayat 9. Okey. Ini antara bentuk al-bara' dari segi anggota badan. Allah kata, ya ayuhan nabi, wahai nabi, jahid, perangilah. Ini dengan anggota badan. Perangilah orang-orang kafir, wal munafiqin, dan orang-orang munafik, dan waghluz alaihim, dan bersikap keras dan tegas. Itu bara' dengan perbuatan. Ke atas mereka, wa ma'wahum, dan tempat tinggal mereka adalah neraka Jahannam, dan seburuk-buruk tempat kembali. Cuma perangi orang kafir dengan apa? Perangi orang kafir dengan senjata lah, bila berlaku peperangan kan. Tapi perangi orang munafik dengan apa? Boleh tak nak perangi orang munafik dengan senjata juga? Kenapa tak boleh? Ni Allah kata perangi kafir dan munafik. Kalau kafir perangi dengan senjata, munafik perangi dengan hujah. Itu juga adalah al-bara'. Okey. Kita sambung ayat kita. Okey, apa lagi yang Allah perintah pada Nabi? Supaya beritahu pada orang musyrikin. Wa an aqim, dan hendaklah aqim apa dah?
Hadapkan ataupun dirikan wajhaka, wajah engkau, lidin, kepada agama, hanifan, dalam keadaan hanifan apa dia? Hanifan ma'ilan anis syirki wa mustaqiman ala ta'ah. Hanifan ialah ma'ilan. Ma'ilan ni condong daripada syirik, bukan condong kepada syirik. Kalau syirik kat sini syirik kan. Kita menghadap ke sini. Jangan condong kepada syirik. Jadi ma'ilan condong daripada kesyirikan, jauhkan daripada kesyirikan, dan mustaqiman sebaliknya lurus dalam ketaatan kepada Allah. Itu makna hanifan. Okey, dirikan wajah engkau kepada agama dengan, dia terjemah apa tu? Ikhlaslah. Dia solat hanifan. Okey. Hadapkan ataupun dirikan wajah engkau kepada agama. Sebenarnya dirikan wajah ke ataupun satu badan kita? Satu badan. Kenapa Allah sebut wajah? Kenapa tak sebut kaki ke? Hati ke? Oh, muka tu wakil. Wakil pada apa? Ada dalil, ada bukti. Kenapa wajah? Kita wajib serah. Maksud ayat ni ialah serahkan satu badan kamu, hati kamu, semuanya untuk agama Allah. Jangan separuh-separuh. Apa dia? Oh, kalau wajah menghadap sesuatu, semua anggota badan akan ikut kan? Betul? Dia kata Al-Alusi rahimahullah, dia kata Allah sebut wajah di sini sebab anggota badan yang paling mula ialah wajah. Anggota badan paling mula ialah wajah. Dan bila wajah menghadap pada seseorang, sebenarnya satu badan menghadap padanya. Betul? Dan contohlah kalau kita tengok pada orang yang kita suka kan. Kita tengok muka dan badan kita pun menghadap dia dan kita tak akan berpaling ke kanan dan kiri. Betul kan? Sebagaimana kita tengok bola kan. Betul tak? Tengok tak ke kanan ke kiri? Fokus. Oh, malam ni bola kan? Dah habis dah? Oh, okey. Tapi lepas ni mesti tanya siapa menang kan? Malaysia dengan? Oh, tahu Sebab tu bila kita baca doa iftitah, inni wajjahtu wajhi. Wajjahtu wajhi. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Sebenarnya kita menghadap kepada Allah, hati ke muka? Sebenarnya hati kan? Kan Nabi kata dalam badan manusia ada seketul daging. Kalau seketul daging itu elok, satu anggota badan ikut je hati kan? Tapi dia sebut wajah sebab anggota badan yang paling mulia, dan bila wajah menghadap pada Allah, satu badan sepatutnya lah menghadap kan? Betul kan? Masa kita solat kan, muka tengok ke mana? Tempat sujud.
Tapi saya banyak tengok, walaupun imam. Bila dia solat, mata dia tengok ke atas, tengok ke depan. Imam ke, Bilal ke, makmum tak payah check up lah. Dia salah tu. Bila solat, mata tengok ke atas, salah. Bahkan ulama kata haram. Ada hadis. Wajib tengok tempat sujud. Walaupun depan Kaabah, kena tengok tempat sujud. Okey. Wahai Muhammad, bagi tahu pada mereka, hadapkan wajah engkau kepada agama yang lurus. Wala takunanna, dan janganlah sekali-kali, ada harfu taukid. Janganlah sekali-kali engkau menjadi Allah larang Nabi, jangan engkau menjadi minal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Allah larang Nabi. Mungkin tak Nabi jadi orang syirik? Tak. Kenapa Allah larang? Mana larangan pada ketua, sebenarnya larangan kepada orang bawah. Nabi tak mungkin syirik, tapi umat dia mungkin tak. Ramai yang murtad dan sebagainya. Kadang-kadang tak murtad, dia Islam, tapi masih menduakan Tuhan. Percaya pada bomoh. Itu termasuk dalam syirik. Okey, kemudian wala tad'u. Kita habiskan 106. Lepas ni ada 3 ayat lagi. 107, 108, 109. 3 ayat. Kita khatam malam besok. Ada apa? Besok. Jadi, saya tawarkan siapa-siapa yang nak bawa apa-apa sahaja. Tulang merah ke, tulang putih ke, silakan. Dan janganlah tad'u engkau menyeru ataupun berdoa ataupun menyembah min dunillah, dari selain Allah. Ma la yanfa'uka, apa yang memberi manfaat kepada engkau. Wala yadhurruka, dan tidak memberi mudarat kepada engkau. Bahasa Arab pendek, bila terjemah jadi panjang pula. Okey. Pengajarannya apa ni? Jangan kamu berdoa, jangan kamu menyeru selain daripada Allah. Yang langsung tidak boleh memberi manfaat pada engkau, dan juga mana kalau kamu sembah dia ataupun berdoa pada dia, dia tak boleh bagi manfaat. Dan kalau kamu tak sembah pun, dia tidak boleh. Jadi kenapa nak sembah? Jadi pengajaran di sini apa dia? Haram berdoa selain daripada Allah. Haram. Berdoa pada mayat, berdoa pada kubur, berdoa pada syekh yang dah mati, hukumnya adalah haram dan boleh jadi syirik. Apa dalil? Ayat ni lah. Jangan kamu berdoa selain daripada Allah. Ada tak yang pergi berdoa kat kubur? Kubur boleh tak? Yang fa'uka, memberi manfaat? Tak boleh. Tak boleh. Jelas ayat ni. Dan di sini juga Allah nak beritahu, kalau nak berdoa, nak meminta, nak menyembah, mesti ada 2 unsur ni. Kalau betul dia boleh memberi manfaat, silakan. Betul kan? Kalau kamu tak berdoa pada dia, dia boleh membahayakan kamu, silakan. Tapi ada tak? Tak ada. Sebab yang betul-betul boleh memberi manfaat dan mudarat hanya Allah sahaja.
Okey, kemudian Allah bagi amaran. Fa'in. Maka sekiranya fa'alta, engkau ni Nabi Muhammad, engkau lakukan. Lakukan apa ni? Ni, menyembah, menyeru, berdoa selain pada Allah. Kalau kamu buat juga, fa'innaka. Maka sesungguhnya engkau izan apa dah? Kalau begitu, engkau ni kalau buat juga macam tu, engkau kalau begitu minaz zalimin, daripada orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim ni? Nabi Muhammad. Bila tu? Kalau buat. Kenapa Allah kata kalau kamu buat, wahai, walaupun kamu Rasulullah, manusia terbaik, kalau buat benda ni, tetap kamu zalim. Menunjukkan apa? Kalau selain pada kamu buat, lagi zalim. Okey. Zalim di sini apa maksud? Zalim di sini ialah syirik. Sebab tu zalim ni ada 3. Zalim ada 3. 1, zalim akbar. Zalim paling besar. Iaitu syirik. Yang kedua, zalim li nafsihi. Zalim pada diri sendiri. Seperti apa? Dia buat maksiat, dia zalim pada diri sendirilah. Dia bercakap bohong, dia mengumpat, dia zalim pada diri sendiri. Yang ketiga, zalim li ghairihi. Zalim kepada orang lain. Dan zalim dalam ayat ni ialah, maksudnya ialah syirik. Cuba buka surah Fatir ayat 32. Okey. Kita tengok manusia ni ada 3 jenis. Orang Islam lah ada 3 jenis. Tengok dalam ayat ni. Summa. Kemudian aurasna. Kami wariskan Alkitab. Kitab itu Al-Quran. Jadi Allah kata, Quran ni kami wariskan kepada siapa? Allazina astafaina. Orang yang kami pilih. Jadi nak baca Quran, nak tadabbur ni bukan semua orang. Orang yang dipilih oleh Allah. Min ibadina, daripada kalangan hamba-hamba kami. Okey, yang Allah pilih ni, yang Allah wariskan kitab Al-Quran ni, ada 3 jenis. Pertama, ini yang pertama. Faminhum, sebahagian mereka adalah zalimun li nafsih. Zalim kepada diri sendiri. Buat maksiat, solat lambat, kan? Yang wajib pun dia buat, yang haram pun dia langgar. Yang sunat pun dia buat, yang makruh pun dia buat. Tapi dia diwarisi kitab. Yang kedua, wa minhum muqtasidun. Muqtasidun. Pertengahan apa makna? Muqtasidun ni yang buat yang wajib je. Buat yang wajib, tinggal yang haram. Yang sunat, tak buat. Baik sikit pada zalimul li nafsih. Sebab dia kata, ada seorang sahabat Nabi tu, orang Badui. Dia tanya Rasulullah, apa yang wajib ke atasku daripada solat? Nabi kita solat 5 waktu. Ada lagi yang lain pada tu? Tak ada. Okey, aku nak buat yang wajib je. Lepas tu dia tanya lagi Rasulullah, apa yang wajib ke atasku daripada puasa? Nabi kata puasa Ramadan. Ada tak puasa yang lain yang wajib? Nabi kata tak ada. Dia kata aku nak buat yang wajib je. Lepas tu dia pun jalan. Nabi kata apa pada dia? Qad aflaha
in sadaqa. Lelaki tu yang nak buat yang wajib saja, aflaha, telah berjayalah. In sadaqa, sekiranya dia betul-betul buat yang wajib, betul-betul sempurna, betul-betul diterima. Okey. Jadi ada orang nak ikut sunnah lelaki ni. Saya nak buat yang wajib je. Tapi lelaki ni Nabi dah sahkan dia berjaya. Yang kamu siapa sahkan? Syok sendiri. Ha? Satu je. Yang kedua, sunnah kita kena ikut Nabi ke ikut sahabat ni? Nabi buat tak semua yang sunat? Jangan lebih pada Nabi pula. Okey. Yang kedua, muktasid. Yang ketiga, sabiqun bil khairat. Apa makna sabiqun? Berlomba buat kebaikan. Yang wajib, yang sunat, yang haram ditinggal, yang makruh ditinggal. Berlomba. Macam Abu Bakar kan? Bila Nabi tanya satu pagi, siapa puasa? Dia puasa. Siapa sedekah? Dia. Itu sabiqun bil khairat. Jadi orang yang Islam, yang berpandu pada kitab, ada 3 jenis. Okey. Kitab ada zalimul li nafsih, ataupun muktasidun, ataupun sabiqun bil khairat. InsyaAllah apa ni? Ha? Tak, insyaAllah tu baru nak jadi tu. Kalau dah jadi, alhamdulillah. Okey, yang lepas-lepas tu yang mana? Allahu a'lam. Memang Allah lebih tahu. Ustaz, saya tak boleh nak. Saya tak naklah riak pula kan. Jadi tak apalah, mengelakkan daripada riak. Sabiqun bil khairat. Tengok subhanallah ayat Quran. Yang ketiga, orang yang berlomba buat kebaikan tapi Allah tambah dengan kenapa? Yang zalimul li nafsi tak ada biiznillah. Muktasidun tak ada biiznillah. Tapi sabiqun bil khairat ada biiznillah. Kenapa? Bila dia banyak buat kebaikan, mungkin ada rasa ini kelebihan aku. Tak, dengan izin Allah. Perkataan dengan izin Allah menjadikan dia sentiasa merendah diri, tidak sombong. Zalika huwal fadlul kabir. Itulah kelebihan yang besar. Ni, sabiqum bil khairat. Okey. Ayat kita dah habis ke? Habis dah? 106. Okey. Habis ha? Jadi insya-Allah besok kita habiskan. Kita khatam surah Yunus insya-Allah. Lepas surah Yunus, surah Hud. Okey, kita baca sikit buku ni. Khulasah Ta'zimil Ilmi. Buku cara membesar dan memuliakan ilmu. Okey. Yang kedua kan, Al-Maqad Al-Awwal, simpul yang pertama ialah bersihkan hati. Bekas tempat kita nak masuk ke ilmu kena bersihkan. Jangan ada kotoran, cinta dunia, syirik, riak, dosa-dosa, maksiat, jangan ada. Kena bertaubat. Barulah kita belajar akan lekat dalam hati. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ialah al-ikhlas. Simpulan yang kedua ialah al-ikhlas. Kata penulis, ikhlasun niyah fihi. Sesungguhnya ikhlas al-a'mal asasu qabuliha wa sullamu wusuliha. Ikhlas dalam beramal adalah asas penerimaan amalan. Jadi amalan cantik macam mana, banyak macam mana, besar macam mana, tidak akan diterima kalau tanpa keikhlasan. Allah sebut dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Maksudnya Allah kata tidaklah mereka diperintah kecuali supaya mereka sembah Allah dan dalam keadaan ikhlas.
Lahuddin, baginya, bagi Allah sahaja agama ini yang hunafa. Hunafa jamak kepada hanif. Kalau seorang hanif, kalau ramai hunafa. Okey. Jadi dalam ayat ini Allah kata apa? Manusia tidak ada perintah kecuali beribadat, dan beribadat pula mesti ikhlas. Jadi Allah bukan nak tengok apa dia? Bentuk niat kita tu, tapi Allah nak tengok setakat mana kita ikhlas. Ada orang bentuk niat tu bukan main, tapi tak ikhlas. Okey, kemudian dalam hadis yang sahih yang biasa kita dengar, hadis Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan yang dikira ialah mengikut niat. Bukan mesti ada niat. Niat memang ada, tapi mengikut niat dia. Kalau ikhlas diterima, kalau tak ikhlas tak diterima. Kemudian Nabi kata walikulli imri'in ma nawa. Bagi setiap seseorang mengikut apa yang dia niat. Datang belajar kerana apa? Kalau datang belajar untuk apa? Jumpa kawan, dapatlah jumpa kawan. Tak dapat ilmu. Jadi betul-betul ikhlaskan niat, khususnya malam besok. Okey, kemudian wama sabaqa man sabaq wala wasal man wasal min as-salafis salihin illa bi ikhlasil lillahi rabbil alamin. Kata penulis, ulama-ulama dahulu sampai ke tahap yang hebat, terkenal, sampai hari ini disebut namanya hanya kerana keikhlasan mereka. Kalau mereka tak ikhlas, dah orang tak sebut dah. Berkubur dengan jasadnya. Kemudian kata Abu Bakar Al-Maruzi, sami'tu rajulan yaqul ya Abi Abdullah. Kata Abu Bakar Al-Maruzi, aku mendengar seorang lelaki berkata kepada Abu Abdullah, iaitu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Wa zukira lahu as-sidqa wal ikhlas. Dan disebut bahawa Imam Ahmad bin Hanbal ni sangat benar dan ikhlas. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, bihaza irtafa al-qaum. Dengan ikhlaslah umat manusia menjadi mulia dan hebat. Dengan ikhlas. Kemudian kata penulis lagi, wa innama yanalul mar'u al-ilma ala qadri ikhlasihi. Seseorang itu akan mendapat ilmu sikit atau banyak bergantung pada ikhlas. Kalau ikhlas dia solid 100%, ilmu dia akan banyak. Tapi ikhlas dia sikit je, dia akan dapat sikit. Kemudian ikhlas dalam menuntut ilmu ada 4 usul. Ikhlas kerana Allah, tapi untuk apa belajar? Mesti ada 4 ni. Setiap kita kena ada niat 4 ni. Pertama, raf'u al-jahli an-nafsi, mengangkat kejahilan daripada dirinya. Kan? Belajar yang paling utama nak hilang kejahilan. Dan antara sebab tak dapat ilmu sebab apa? Dia belajar sekadar nak dengar, bukan nak hilang kejahilan dia. Maka sebab tu dia terus jahil walaupun dah belajar lama. Dia rasa dia dah pandai kan? Satu, belajar untuk menghilangkan kejahilan dia sendiri. Yang kedua, raf'ul jahli anil khalqi. Yang kedua, untuk menghilangkan kejahilan daripada orang lain. Maksudnya apa? Lepas dia belajar, dia kena mengajar. Kena ada niat tu. Sebab tu Nabi kata manusia terbaik siapa? Yang belajar dan mengajar Al-Quran. Niat yang ketiga, ihya'ul ilmi wa hifzu minad dhaya', menghidupkan ilmu daripada hilang. Kita niat datang belajar ni supaya ilmu tu terus hidup dan tersebar. Sebab kalau kita tak belajar, lama-lama ilmu tak akan mati, hilang. Kan ada hadis Nabi kata ilmu hilang disebabkan apa? Matinya ulama. Mati ulama, tak ada orang belajar, hilang. Jadi kita belajar niat ketiga supaya ilmu itu hidup dan tersebar. Yang keempat, belajar untuk beramal. Belajar untuk beramal. Ramai orang belajar tapi tak beramal. Sebab apa?
Mungkin dalam niat dia tak ada niat pun nak beramal, sekadar nak tahu, menambah maklumat, maka dia tak ada kekuatan untuk beramal sebab niat tak ada. Kemudian kata penulis, walaqad kana salaf rahimahullah yakhafu. Ulama-ulama salaf rahimahullah sangat takut hilangnya sifat ikhlas dalam hati mereka ketika menuntut ilmu. Mereka takut sangat. Takut ikhlas tu hilang daripada hati mereka. Maka mereka fayatawarrauna an iddi'aihi. Maka mereka wara', mengelak untuk mendakwa bahawa dia telah ikhlas. Sebab apa? Dia takut ikhlas tu hilang, maka dia tak suka mendakwa aku telah ikhlas. Bila suka mendakwa, ikhlas tu akan hilang. Boleh faham? Itu berlaku dalam masyarakat kita. Kita suka mendakwa ikhlas. Saya buat ikhlas. Bila mendakwa, ikhlas tu sebenarnya tak ada. Maka sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal bila ditanya padanya, Imam Ahmad ditanya, hal talabtal ilma lillah, adakah kamu menuntut ilmu kerana Allah? Dia kata apa? Lillahi azizun, benda ni sangat berat. Benda ni sangat berat. Dia tak mengaku. Dia tak kata aku belajar kerana Allah. Kemudian dia kata apa? Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtu. Tapi sebab aku dijadikan oleh Allah cinta pada ilmu, maka aku belajar. Dia tak sebut aku belajar ikhlas kerana Allah. Boleh faham? Tak berani sebut. Kita kalau orang tanya, awak belajar ikhlas, kita jawab ikhlas ke ataupun tak berani nak jawab lah. Takkanlah tak ikhlas, tengok muka ni kan. Kita kadang-kadang bagi barang kan, bukan setakat cakap tulis ikhlas daripada. Itu budaya Melayu. Kerana tulis itu menghilangkan keikhlasan. Sebab bila dia tulis dia ikhlas benar, itulah bukti dia tak ikhlas. Kalau dia ikhlas kerana Allah, Allah dia tahu tak dalam hati dia ikhlas? Kalau betul kerana Allah, Allah tahu kan? Kalau Allah tahu, perlu tak bagi tahu orang? Tak. Bila dia bagi tahu orang, itulah tanda tak ikhlas. Boleh kan? Bagi jam besar, ikhlas daripada Datuk Fulan bin Fulan. Ada kan? Biasa tengok kan? Lepas tu kadang-kadang tulis Al-Asma', nama-nama Tuhan. Dah lah kecil, harga pula murah, tulis pula nama. Ada kan? Budaya Melayu. Kadang-kadang kita bagi duit pada orang, orang tak nak ambil. Kita berkata, ambil lah, saya ikhlas ni. Jangan sebut, jangan sebut. Habis nak sebut apa ustaz? Bagi je lah, tak payah sebut. Kemudian kata penulis ni, wa man dayya'al ikhlas fa innahu ilmun katsirun wa khairun wafir. Fatahu ilmun katsir. Siapa yang hilang ikhlas daripada hatinya, maka dia akan hilang ilmu yang banyak dan kebaikan yang banyak. Punca keikhlasan tidak ada dalam hati. Maka wa yanbaghi liqasidis salama an yatafaqqada hadzal asl. Maka sepatutnya orang yang mencari kebaikan, keselamatan, agar memastikan keikhlasan sentiasa ada dalam hati. Salah satu caranya ialah jangan sebut. Jangan sebut saya ikhlas. Okey? Kata Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyyati li'anha tataqallabu alayya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, aku tak pernah merawat satu masalah, membaiki satu masalah yang paling sukar dalam hidupku, melainkan aku nak baiki keikhlasan hati. Boleh faham? Benda yang paling sukar nak baiki ialah keikhlasan hati. Sebab tu dia kata apa ni? Kata Sulaiman Al-Hashimi, rubbama uhaddisu bi hadisin wahidin wali niyatun fa iza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyyati fa iza al-hadisul wahid yahtaju ila niyyat. Maksud dia,
Dia kata kadang-kadang aku nak cerita satu hadis, aku niat ikhlas dah kerana Allah. Tiba-tiba tengah-tengah cerita datang niat lain pula. Maknanya kadang-kadang nak cerita satu hadis, tak habis cerita lagi dah 2-3 niat dah. Boleh faham? Contohlah, orang tanya soalan pada saya pun cerita hadis. Tengah-tengah cerita, baguslah ustaz, ingat, kuat ingatan, dan bertukar dah. Kan? Lepas tu habis-habis tu, mantaplah jawapan ustaz, dan lagi bertukar niat kan? Jadi paling sukar nak jaga ialah ikhlas daripada awal sampai akhir. Okey, cukup lah. Dan saya nak umumkan besok kita ada kelas. Sebelum ni kelas Al-Asma'ul Husna hari Selasa, minggu terakhir. Tapi ada permintaan kita buat 2 kali sebulan dan tukar hari, iaitu hari Rabu minggu kedua dan keempat. Jadi besok Rabu kan, pukul 10.30, dan besok minggu kedua, dan satu lagi minggu keempat hari Rabu. Satu. Yang kedua, bulan 2 ni kita akan mula kelas baru, iaitu Sirah Nabawiyah. Sebab kalau belajar Quran saja tak belajar sirah, dia macam tempang kan? Sirah tu pelengkap ataupun penjelas kepada Al-Quran. Jadi mulai Februari kita akan mula sambung. Kita dah mula tapi terhenti kelas sirah, iaitu setiap Rabu pertama dan kedua, 2 kali sebulan juga. Waktu sama 10.30. Kat sini kelas sirah kat sini 10.30. Kalau sirah Rabu pertama dan Rabu ketiga. Kalau Asma'ul Husna Rabu kedua dan Rabu keempat. Waktu 10.30. Kelas sirah di sini, kelas Asma'ul Husna di luar. Di satu tempat di bumi Allah. Okey. InsyaAllah kita sambung, kita jumpa lagi pagi besok secara online. Malam besok khatam. Malam besok khatam. Bawalah apa yang patut dibawa. Siapa yang tak boleh datang pun hantar je barang je. Okey, kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم